إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sidang ahli jemaat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini saya pilih tajuk untuk menyampaikan khutbah jemaat, iaitu halalan tayyiba adalah cara hidup umat Islam kita. Tajuk ini adalah kerana berdasar pada dua isu, dua peraden yang tersebar dalam sosial media atau tersebar dalam sosial online, iaitu satunya ada satu pakatan daripada orang-orang buza yang ekstrem, yang melampau, yang menentang halal dan juga semuanya menentang Islam. Mereka mendakwa bahawa 60 juta orang yang memeluk agama Buza tidak mahu halal, tidak mahu terah halal, tak perlu ambil terah halal. Itu satu. Yang keduanya, masalah yang dua orang yang dia asalnya Islam, kerana ayahnya Islam, ibunya mu'allaf, setelah mana dia nama Muhammad dan seorang lagi kakak dia. Setelah mana ayah dia mati, maka ibu dia jadi murtad dan dia kembali kepada murtad, jadi agama kafir. Namanya Islam tapi beragama kafir. Dia berjual beli, jual dengan nama halal, syarikat asma halal, tapi sebenarnya tidaklah halal, tidak ambil terah halal daripada pihak berkenaan. Jadi berdasar pada dua isu ni, pading ni, maka hari ni mengajak kita supaya kita tu mari faham apakah kepentingan halal, terutama halalan thayyiban dalam pandangan syariat Islam kita. Sebelum itu mari kita tahu bahawasanya kita ingat kepada ayat Al-Quranul Karim yang menceritakan berkenaan orang-orang kafir musyrikun. Mereka buat pakatan menghimpunkan daripada berbagai-bagai puak dan kabilah untuk menyerangkan Madinah setelah mana berlakunya perang Uhud. Al-Quran menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wa qalu hasbuna fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka itu telah berkata oleh manusia bahawa ada segulungan manusia yang sedang berhimpun untuk kamu, untuk memerangi kamu, untuk lawan kamu, untuk menentang kamu. Naklah kamu takut. Ini satu ugut daripada orang-orang kafir musyrikin, supaya orang Islam ni takut kepada perhimpunan pakatan mereka, ahzab, parti-parti mereka itu. Tapi sebaliknya, fazadahum imana, maka bertambah kepada mereka itu iman, dan mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah jaga kita dan Allah sebaik-baik penjaga. Kau pakat, kau tambah yakin iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
tidak turut apa yang mereka ugut dan takut. Kalau kita banding hari ini, yang mereka ugut bahawa 90 juta orang yang bukan Islam daripada agama Buddha mau boikot terhadap halal, tidak mau halal. Maka ayat ni pengajaran besar kepada kita. Kerana halal campur dengan thayyiban adalah cara hidup kita. Ajaran Islam, syariat Islam. Bahkan mereka tidak sedar, katanya negeri kita ni, negeri Thai kita ni nombor 1 ekspor makanan halal ke luar negeri. Nombor 1 dari Asia, dari ASEAN, dan nombor 10 dari Asia. Asia ni masuk Jepun, China dan sebagainya. Besar perniagaan halal, besar barang-barang makanan yang diekspor kepada luar negeri untuk umat Islam di negeri-negeri lain dapat menikmati dengan makanan yang halal thayyiban. Halal thayyiban, kalau sebut halal saja, maka dia mencakupi semua ajaran kita, ajaran Islam. Bukan saja makan, bukan saja minum. Perkahwinan halal, perkahwinan halal, hotel halal, semua sakut paut dengan halal. Kalau thayyiban pun juga banyak sakut paut dengan perkara yang baik, perkara yang molek. Di antaranya iaitu Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah tu thayyib, bagus. Bukan kita kecek antara kita saja bagus, tapi Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita tu thayyib, bagus. Bagus di segi namanya, segi sifatnya, di segi perbuatannya, di segi pengurusannya, semua bagus berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan dia kena, dia kasih hak molek, hak comel. Dan Tuhan tidak terima amalan-amalan pada hamba-Nya kecuali thayyiban, yang baik, yang bagus. Senang hadirin yang masjid. Bila campur dengan halalan thayyiban, biasanya sakut paut dengan makan minum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran dalam beberapa ayat. Di antaranya, ya rusul, qulu minat thayyibat wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wahai rasul-rasul, Allah Ta'ala tidak kecek dengan seorang rasul, tidak kecek dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi ia bercakap dengan semua rasul-rasulnya yang diutus kepada hamba-hambanya di atas dunia ini. Naklah kamu makan daripada thayyibat, daripada bagai-bagai rezeki-rezeki Tuhan yang bagus-bagus. Comel-comel, molek-molek, wi kesihatan, wi kekuatan. Jaga kedudukan kamu menjadi orang yang tayyib, orang yang bagus. Wa'malu shalihan, dan hendaklah kamu beramal soleh. Kita faham daripada ayat ini bahawasanya kita beripun makan minum kita yang halal thayyiban mendorongkan kita katung kita tu wa amal soleh, wa amalu shalihan. Dan Allah Ta'ala panggil rasulnya kerana rasul adalah sebagai pemimpin ummah mereka itu, supaya menjadi contoh tauladan kepada umat. Bukan pemimpin yang mabuk, bukan pemimpin yang makan yang haram, bukan pemimpin yang beramal dengan haram. Maka bagaimana umatnya, kaumnya nak ikut perjalanan dan ikut dakwah mereka itu.
Itu satu. Ayat yang kedua, setelah mana Allah panggil rasul-rasul, Allah seru pula kepada manusia semuanya, seluruh manusia, tak kira hai orang kafir yang kamu menentang Islam, yang kamu menentang halal, Tuhan kamu panggil kamu dan panggil kami bersamanya, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, masuk belaka manusia, orang agama apa sahaja, agama yang Tuhan beri daripada langit, sama ada Yahudi, Nasrani, sama ada agama yang reka sendiri, Buzan, Majusi dan sebagainya, naklah kamu makan sebahagian daripada di atas bumi ini yang Tuhan beri kepada kamu, makannya yang halalan thayyiban, halalan thayyiban. Dan jangan kamu tu syaitan. Syailah dia tak say halal. Siapa tak say halalan thayyiban, maka dia tu ikut syaitan, langkah-langkah syaitan. Syaitan duk memalingkan, syaitan duk pelian dia daripada halal kepada haram, kerana syaitan adalah musuh kamu yang nyata. Setelah mana Allah Ta'ala panggil manusia, Allah panggil pula orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang beriman, naklah kamu makan yang bagus-bagus, yang bagus-bagus daripada rezeki yang kami beri pada kamu, dan naklah kamu syukur. Ya Tuhan beri bagus-bagus, molek-molek, comel-comel adalah sebagai satu nikmat yang besar, kerana kita boleh beza dengan binatang. Nanti tengok ayah yang makan gapo, makan atas tanah. Kalau itik dia solat cas, kalau kucing makan tulang, kalau mu makan upuk. Tapi kita tu hawi manusia satu ciri, satu sifat, satu kebaikan, satu nikmat yang besar yang boleh beza dengan makhluk-makhluk yang lain, baik di segi makanan maupun di segi kedudukan yang lain. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sedang doa yang dimuliai Allah sekalian, kita tengok bila makanan halal dihantar kepada luar negeri, biasanya halalan thayyiban, kerana melalui krong, melalui pemeriksaan teruasal, sama ada dari segi cema cuci bersih, sama adakah makanan kita tu campur dengan perkara-perkara yang haram dan juga perkara-perkara yang berbahaya, seperti ada bahan-bahan kimia yang boleh menjadi racun bila kita makan dan minum dan sebagainya. Maka apa yang dihantar oleh kerajaan mana-mana pun di dunia ini, ia hantar untuk orang makan benda halalan thayyiban, bukan halal saja tak. Tapi sayangnya kita buat sendiri, kita jual dalam negeri sendiri, kita nak makan sendiri, kadang-kadang halal, alhamdulillah, tapi tidak ada thayyiban. Kalau halal saja ia tak cukup. Yang maiพอ ที่จะรับรองว่าอาหารนั้นเครื่องดื่มนั้นเป็นสิ่งที่ต้องการโดยร่างกายของเราที่แท้จริงsungguh-sungguh. Karena tubuh badan kita perlu kepada halalan campur buat dengan thayyiban. Banyak makanan halal yang dibuat tapi cema, kotor. Kalau masuk kedai pula, kedai cema, kabuk-kabuk. Kalau makanan pula bahaya. Kalau pakai minyak, puluh-puluh kali minyak hak tulak, dia jadi hitam minyak. Itu sangat bahaya. Kalau jadi penyakit-penyakit maring, penyakit-penyakit gapo huacai, mari daripada makanan halal tapi tidak ada thayyiban.
Tidak ada tayyiban. Maka perlu kita ambil berat. Au cai sai nireng ahan. Pua lai-laian. Macam pua suka pahap yang dia. Tapi untuk kita menjadi satu amal soleh. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala panggil rasul-rasul tadi, kulu minat thayyiban. Dia tak ada sebut halal, tapi biasanya kalau thayyiban ni mari pada halal kalau daripada orang Islam. Kalau mari pada orang bukan Islam ada thayyiban tapi tidak ada halal. Cuci, bersih, menarik kita untuk nak masuk, makan, minum dan sebagainya. Tapi tidak ada thayyiban. Ini satu perkara yang kita patut perhatikan, ambil berat. Nah, selain pada tu pula banyak tempat kita orang buat tepung, buat gapo. Tapi kadang-kadang dia tak kira orang nak beripot. Dia kira nak jual saja. Maka ada orang lajak. Kalau masing-masing, kalau manis-manis. Maka semua tu bagi setengah-setengah orang. Orang ada umur banyak, orang ada penyakit dah, kau tambah penyakit. Kau mula jadi penyakit. Penyakit darah tingginya, penyakit kencing manisnya, penyakit huacainya, penyakit tainya, penyakit bahaya saja. Kerana kan beripot komra. Tidak betul dengan ajaran Islam kita yang mulia. Kita sangat perlu kepada halal, tayyiban. Terutama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah. Sakut pada syurga bagi halal ni bukan mudah. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Siapa dia tak masuk syurga? Iza nabata fihi lahmun wadamun min suhti. Tidak akan masuk syurga orang yang daging darah dia, bukan daging saja, daging darah dia yang tumbuh daripada makanan yang haram, makanan tidak halal. Makan haram ni tak masuk syurga, boleh bawa pada neraka. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu kita kena amati, kena periksa molek baik-baik, pilih yang halal dan pilih yang thayyiban, supaya kita ni dapat mencapai keridhaan Allah dengan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, doa kita. Kita berhajat pada doa. Kerana kita kadang-kadang susah cari Allah. Terutama zaman sekarang, zaman corona merebak, tak ada wuti-wuti lagi. 1 juta orang lebih dah yang kena corona. 2 juta orang lebih dah mati. Negeri kita pun tak ada wuti-wuti. Negeri jiran kita pun menambah ribu-ribu. Sampai anak-anak kita, saudara-saudara kita terpaksa kena duduk rumah, kena kerja cari rumah pula. Kerana tidak boleh nak duduk di tempat yang banyak penyakit dan yang sedang merebak-merebak, yang membawa pada susah hidup kita dan susah hidup kerajaan juga. Sebab tu kita kena amati doa kita. Doa kita nak Tuhan terima. Siapa dia kata bila doa tak sewi Tuhan terima, doa saja tak ada tangan lengah-lengah. Memang setiap orang bila berdoa, tujuan dia hanya supaya Tuhan terima dan Tuhan tolong bantu dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu hadis, dia kata ada orang yang makan tidak halal, makan yang haram, sama ada makanan, sama ada harta benda. Bukan makanan saja, ada halal ni yang luah halal di segi harta benda, daripada makanan, daripada harta yang tidak halal, harta judi, harta rasuah, harta riba, harta sambung, curi orang, harta tipu orang dan sebagainya. Maka itu menyebabkan Tuhan tidak terima doa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bagaimana dia nak terima doa oleh Allah Ta'ala sedangkan makanan dia, mat'amuhu wa mashrabahu wa malbasuhu, makanan dia, minuman dia, pakaian dia daripada yang haram. Bagaimana Tuhan nak terimanya?
Itu kita boleh faham katanya. Allah Ta'ala tayyibun, yuhibbut tayyib, la yaqbalu illa tayyiban. Sungguhnya Allah itu bagus, dia kasih suka kena yang bagus, dan dia tidak terima kecuali yang bagus-bagus, iaitu yang halal tayyiban. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat menghayati halalan tayyiban, kerana itu adalah cara hidup kita, dan cara hidup yang selamat kita daripada dunia lagi sampai di akhirat nanti insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha syadidun wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa ufawwidu amri ilallah wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi syara'a lana halalan thayyiban wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin, Allahumma 'izzal islam wal muslimin wazil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad din. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min kulli bala'i dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shfi mardana warham mautana wa anqi mustad'afina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.